Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di FB Solehah Mat Taha. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Solehah doakan agar semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam setiap urusan yang kalian lakukan, insya-Allah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Solehah. Tajuk yang ke-39 pada sesi tahun 2022 ni, Alhamdulillah. Okey, anda boleh tolong share dan tolong kongsikan laju-laju Solehah punya link FB Live pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Tajuk kita hari ini adalah proses hijrah manusia. Bagaimana proses hijrah manusia ni? Okey, Soleh akan kongsikan sebentar lagi, insya-Allah. Tapi sebelum tu, jom sama-sama kita berselawat dan berdoa. Semoga Allah mempermudahkan majlis ilmu kita pada hari ini, insya-Allah. Hai Puan Nur Syawira. Okey, Alhamdulillah, thank you yang bersama-sama dalam majlis ilmu pada hari ini. Alhamdulillah. Okey, jom kita selawat dahulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Hai, waalaikumsalam Puan Fatimah Mong. Hai Puan Umi Hendon, Puan Nadia Johari. Hai, waalaikumsalam Puan Nur Syahidah Hamidi. Okey, Alhamdulillah. So bagaimana proses hijrah manusia yang sebenarnya? Okey, yang pertama sekali, bila seseorang manusia tu, dia dah nekat dalam hati dia dan dia dah nak berubah ke arah kebaikan, perkara pertama yang perlu dilakukan adalah betulkan niat dahulu. Kita kena betulkan niat kita bahawa, ya Allah, aku nak berhijrah, aku nak berubah kerana-Mu ya Allah. Bukan kerana manusia, bukan kerana orang sebelah, bukan kerana siapa-siapa, tetapi lillahi ta'ala. Kita kena pasakkan niat kita nekat dalam hati sungguh-sungguh. Aku berubah ni kerana Allah Ta'ala, bukan kerana sesiapa. Sebab kalau manusia tu, dia berubah hanya kerana cakap-cakap orang, dia berubah hanya kerana takutkan manusia, dia takkan, perubahan hijrah tu takkan berlaku secara berkekalan. Boleh jadi tiba-tiba, okey, dia cakap nak pakai tudung, okey, esok lusa dah buka balik. Sebab apa? Dia buat kerana manusia. Tetapi andai kita pasak dan jaga niat kita, ya Allah, aku berhijrah, aku berubah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah akan kekalkan hijrah ini sehingga akhir hayat kita. Penting tau. Penting untuk kita jaga niat kita. Penting untuk kita iktikad dan nekat di dalam hati kita keazaman yang sungguh-sungguh bahawa hijrah yang aku nak lakukan ni adalah kerana Allah Ta'ala. Nak dapatkan redha Allah, nak kasih sayang Allah, nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu niat yang utama. Berubah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan kerana makhluk, bukan kerana manusia lain. Okey, yang kedua, bila kita nak berhijrah ni, jangan kita paksa diri kita untuk berhijrah sekali drastik sehingga menyebabkan bebanan dalam diri kita tu terasa berat sangat. Islam ajar nak istiqamah, nak berubah, tak apa, mulakan dengan yang sedikit. Kuantiti yang sedikit tu, andai kita lakukan secara istiqamah, okey, contohnya dalam berselawat lah. Okey, hari ni kita cabar diri kita, ya Allah, aku nak berselawat 100 kali. And then, bila kita dah berjaya, 1 hingga 3 hari kita dah berjaya untuk berselawat 100 hari, seterusnya kita gandakan lagi. Daripada 100 kali tu kita gandakan kepada 200 kali, 300 kali, sampailah kita betul-betul istiqamah dan seronok beramal. Sebab Islam tu adalah agama yang mudah.
Islam tu adalah agama yang sangat-sangat memahami kita, bukan menyusahkan. Dalam konsep Islam, tak ada apa yang menyusahkan. Tetapi Allah lagi beri rukhsah. Allah lagi bagi kita kemudahan. Supaya bila kita beramal tu, hati kita ikhlas. Ikhlas beramal kerana Allah Ta'ala. Berbanding dengan orang yang beramal hanya kerana terpaksa, hanya kerana trending, hanya kerana ikut-ikutan. Istiqomah tu tak akan berkekalan lama. Tetapi itulah bermulanya iman yang goyah. Nak istiqomah tu payah. Sebab apa? Dia buat bukan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dia mulakan dengan sesuatu yang berat. Contoh, dia tahu aku ni newbies. Kita ni baru nak berhijrah. Tiba-tiba paksa diri untuk selawat 1000 kali. Untuk yang newbies, mungkin akan rasa berat dan rasa susah. Tetapi tak salah kalau kita mulakan sesuatu tu daripada perkara yang kecil dahulu. Kita tak mampu buat 1000, tak apa kita buat yang 100 dahulu. Sebab Allah nak tengok kita punya usaha tu dan keikhlasan hati kita supaya kita tu berubah secara slow-slow, insya-Allah, namun berterusan. Konsep istiqamah yang sebenarnya buat sedikit-sedikit tak apa, tetapi berterusan. Macam kita nak buat solat duha kan, tak apalah satu hari tu buat 2 rakaat dulu, and then minggu hadapan bila kita dah biasakan diri kita, dah rasa seronok, tak dalam seminggu tu tak tinggal langsung, barulah kita upkan 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat, sehinggalah sebati dalam diri kita, kita rasakan kemanisan beribadah tu, kita rasakan kemanisan iman tu. Barulah itu adalah proses hijrah manusia yang sebenarnya. Sebab manusia ni perubahan dia tak sama. Mungkin ada yang boleh berubah secara cepat, mungkin perlu bimbingan, mungkin ada yang slow sedikit. Tapi tak apa, Allah tu maha adil, Allah tu maha mengetahui dan sentiasa menunggu kita punya penghijrahan, menunggu kita punya perubahan hanyalah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, yang seterusnya, orang yang berjaya, dia mesti didik diri dia, aku mesti lebih baik daripada hari semalam. Bukannya makin teruk daripada hari semalam. Kita nak berubah, tak apalah. Tak apalah kita berubah daripada yang sedikit. Mungkin semalam kita tak pakai stokin lagi. Tetapi hari ni kita nekat, ya Allah, aku nak berubah, aku nak berhijrah, nak mula pakai stokin hari ni. Penghijrahan ni adalah hari ini yang kita lakukan sekarang ni lebih baik daripada hari semalam. Hari esok lebih baik daripada hari ni. Perubahan kita adalah semakin baik, bukannya makin buruk. Tak apa, slow-slow berubah. Tetapi insya-Allah, Allah tu sentiasa ada bersama dengan kita, yang sentiasa jaga nawaitu kita, yang sentiasa jaga niat kita untuk berubah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab bila kita ikhlaskan hati kita, buat dengan sabar, buat dengan redha, insya-Allah proses hijrah tu akan menjadi lebih sempurna. Proses hijrah tu akan menjadi lebih seronok. InsyaAllah. Okey, yang seterusnya, sikap orang yang berjaya. Kita kalau kita nak berjaya kan, sebagai contoh hijrah, kita suka tengok Ustazah Asma Harun kan. Dia tanpa makeup, aurat dia sentiasa terjaga, tudung dia labuh litup, pakaian dia tak menarik perhatian. So, bila kita tengok contoh-contoh yang terbaik ni, kita akan turut serta nak jadi macam dia. Walaupun kita tak mampu untuk jadi seperti Sayyidatina Fatimah yang serba hitam, tak apa, kita berubah slow-slow. Okey, tak apa, kita mula labuhkan tudung, mula ubah penampilan diri kita, jangan bertabarus, jangan menarik perhatian. So, insya-Allah proses hijrah tu akan berjalan dengan sangat lancar bila mana kita cuba untuk tiru basi orang yang boleh menjadi contoh lebih baik daripada kita. Sebagai contoh, siapa lagi yang terbaik? Ustaz Abid Liu, Ustaz Kazim Ilyas kan. Kita tengok macam mana dia punya ceramah, dia punya dakwah dia tu. Apa yang boleh kita contohi yang baik, kita ambil dan kita ikuti untuk jadikan pedoman dalam hidup kita, insya-Allah. Sebabnya bila kita tengok orang asatizah, atasizah, alim ulama yang boleh menjadi contoh qudwatun hasanah yang masih hidup, yang kita lihat di depan mata kita, kita jadikan contoh dan jadikan ia sebagai kayu ukur untuk kita menjadi lebih baik daripada diri kita yang semalam, insya-Allah. Tapi kalau kita nak tanya siapa contoh yang terbaik sekarang, of course lah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tadi Solia bagi adalah contoh orang yang masih hidup. Kalau orang yang telah meninggal dunia, Rasulullah dah wafat,
Kita pun sedia maklum sifat Rasulullah bagaimana, seorang yang al-amin, seorang yang al-amanah, seorang yang al-fatonah dan seorang yang tabligh. So semua tu kita boleh jadikan contoh dan juga teladan sepanjang hayat kita, insya-Allah. Kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah, kita mengikuti setiap ajaran dan dakwah Rasulullah, insya-Allah manusia tu akan selamat dunia akhirat selagi kita berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, insya-Allah. Okey ya, seterusnya proses hijrah manusia. Sinonim sangat kita kalau kita nak berubah tu perlu ada pengorbanan. Tak ada satu kejayaan tu datang tanpa pengorbanan, tanpa perjuangan. Semua tu adalah perlu. So kalau kita nak berubah tu, lakukan pengorbanan seikhlas hati kita. Lakukan demi agama. Lakukan lillahi ta'ala. Bukan kerana manusia, bukan kerana sesiapa. Tetapi kita nekat dan kita sanggup bersusah payah, sanggup hidup bersederhana, tidak membazir, tidak terlampau orang kata hidup dalam kerana nak pujian manusia, tetapi hiduplah secara bersederhana. Jangan jadi seorang yang nakkan perhatian, tetapi sentiasa merendah diri. Kalau kita ada banyak harta, jadilah seorang yang dermawan. Jadilah seorang jutawan akhirat yang sentiasa dermawan, yang sentiasa zuhud dan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, dan yang seterusnya kita hendaklah sabar dan reda dengan setiap ujian Allah. Allah menguji kita ikut kemampuan. Kalau kita kata ujian kita berat saat ini, ketahuilah ada orang lain yang lebih berat ujiannya. So kenapa kita nak merungut, nak komplain, tetapi banyakkan bersyukur, ucap Alhamdulillah Allah bagi kita ujian sebab Allah perhatian dekat kita. Allah sayang kita. Kalau Allah tak bagi kita ujian, kita hidup terus leka, terus lalai. Macam mana kita nak perbetulkan diri kita, tak sempat nak berubah, tak sempat nak bertaubat. Sedangkan tiba-tiba Allah cabut nyawa kita, kita mati dalam keadaan yang tak cukup iman, masih belum sempat bertaubat. Na'udzubillah min zalik. Selalulah berdoa, ya Allah, matikan aku dalam husnul khatimah. Matikan aku, masukkan aku ke dalam syurga tanpa azab, tanpa hisab. So doa-doa macam inilah yang perlu kita amalkan setiap hari. Sebab kita tak nak nanti terlambat kita menjadi ahli neraka, na'udzubillah min zalik. Sedangkan impian kita semua adalah ahli syurga. Nak masuk syurga Allah, nak bersama dengan orang soleh-solehah, nak bersama dengan Rasulullah di hari akhirat kelak. Sebab tu hari ni jangan tinggal selawat, jangan tinggalkan sunnah Rasulullah. Sebab nanti di hari akhirat Rasulullah kenal kita ni adalah umatnya. Oh, dia ni yang suka berselawat. Oh, dia ni yang setiap hari tak pernah tinggal selawat. Dia ni yang selalu bangun malam, buat solat malam, yang sentiasa berdoa, yang sentiasa memuji-muji Allah. Inilah dia, bakal ahli syurga, insya-Allah. So sama-sama kita berusaha dan muhasabah diri kita untuk menjadi yang lebih baik setiap hari, insya-Allah. Okey, Solehah doakan agar anda semua saat ini ada yang nak berubah ke, nak berhijrah ke, pasakkan sungguh-sungguh niat dalam hati. Allah permudahkan urusan hijrah kita ni. Kita niatkan kerana Allah Ta'ala. Jangan niatkan kerana makhluk. Jangan niatkan kerana manusia. Sebab manusia tu hanya akan mengecewakan kita. Tetapi Allah tak pernah kecewakan kita. Allah akan sentiasa dakap dan peluk kita erat-erat dengan kasih sayangnya, insya-Allah. Okey, sekian sahaja perkongsian ilmu daripada Solehah. Segala salah silap harap dimaafkan. Insya-Allah kita berjumpa lagi esok hari, insya-Allah, di waktu yang sama, insya-Allah. Semoga Allah permudahkan urusan kita. Solehah doakan anda sentiasa sihat walafiat dalam lindungan Allah sampailah ke nafas yang terakhir. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.